Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 24 Julai 2021 bersama saya VVM Yusaika. Berita utama, Kerajaan Sarawak akan terus meningkatkan lagi kesedaran masyarakat di bahagian Limbang agar mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dengan mengadakan program outreach vaksinasi di kawasan pedalaman dan program mopping untuk penduduk yang terhad pergerakannya seperti orang kurang upaya OKU dan sakit. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, secara keseluruhannya masyarakat yang layak menerima vaksin di bahagian Limbang yang berumur 18 tahun ke atas adalah seramai 73,923 orang. Katanya secara keseluruhannya untuk bahagian Limbang seramai 54,489 orang atau 73.7% telah mendapatkan vaksin dos pertama dan dos kedua. Seramai 44,131 orang atau 59.7% setakat 22 Julai 2021. Kita juga telah pun menyenaraikan di mana kita nak bergerak untuk outreach program kita, for mopping program kita, dan ini melibatkan semua kawasan dan kita menyasarkan semua yang layak ini, lebih-lebih lagi yang dalam yang setelah pun mendapatkan vaksin yang pertama, dos yang pertama, dan mana-mana yang tertinggal lagi semuanya akan dapat dos yang kedua menjelang 24 Ogos tahun ini. Ini target kita. Beliau berkata demikian dalam sidang media perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bahagian Limbang pada Jumaat. Terdahulu, Datuk Amar Awang Tengah telah mempengerusikan mesyuarat JPBB Limbang dan mendengar taklimat Pegawai Kesihatan bahagian Limbang, Dr. Nurliza Jusoh, mengenai perkembangan terkini program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bahagian Limbang dan laporan bencana banjir bahagian Limbang daripada Pegawai Pertahanan Awam bahagian Limbang, Kapten PA Sulaiman Salama. Dalam sidang media sama, Datuk Amar Awang Tengah menjelaskan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Limbang akan pergi ke kawasan penempatan kaum Penan pada 26 hingga 29 Julai ini dalam usaha menarik lebih ramai kaum Penan menerima vaksin. Kita mahu mereka ini semua dan untuk melaksanakan vaccination ini demi untuk kebaikan mereka. Mungkin mereka fikir mereka cukup kebal, mereka boleh bertahan dengan dia punya traditional medicine dalam keadaan surrounding yang hijau. Dan ini tidak semestinya, mereka ini tidak akan dijangkiti oleh COVID-19 ini. Dan jadi usaha untuk mendapatkan vaccination di kalangan masyarakat ini harus kita buat sebagai tanggungjawab, dan ini juga merupakan tanggungjawab mereka. Saya berharap mereka akan menerima vaccination ini demi untuk keselamatan mereka. Beliau turut meminta anak-anak Penan yang bersekolah dan mempunyai pelbagai maklumat mengenai kebaikan vaksin supaya menasihati keluarga mereka agar mendapatkan vaksin demi untuk keselamatan diri dan keluarga mereka. Laporan seterusnya, kebenaran untuk semua pusat pemberian vaksin PPV di negeri ini memberi suntikan vaksin COVID-19 kepada rakyat secara walk-in merupakan usaha kerajaan bagi memudahkan rakyat mendapat vaksin. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian menjelaskan, namun begitu para penerima perlu membuat janji temu terlebih dahulu dengan menghubungi hotline Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah masing-masing dan menghantar maklumat mereka melalui WhatsApp. Menurut beliau, talian tersebut kemudian akan memberitahu lokasi untuk mereka mendapatkan vaksinasi dengan cara yang sistematik bagi mengelak kesesakan di pusat vaksinasi. And at the same time, we don't want to be unsystematic or overcrowding. So, why we cannot walk in earlier? Because can you imagine the whole Kuching just go to one Pusat Center, PPV. So now we said that
the hotlines on WhatsApp. I mean, there are a few other hotlines. Sometimes the hotlines hard to get through. Don't panic. No need to call. What is more important is you just send through WhatsApp your name, your IC, where you live, so that we can, through the WhatsApp, we can systematically say, okay, tomorrow, Batakawa is free. You go Batakawa because you live around Batakawa. Or tomorrow, BCCK is free. Or day after that, stadium is free. So we can systematically allocate you to the nearest vaccination center. We don't want everybody just go to the vaccination center like dulu. You stand on the hot side and you complain that you got a vaccination PPV cluster. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan Majlis Peladang Prihatin di Hospital Umum Sarawak di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau yang juga penasihat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS menjelaskan hampir semua rakyat Sarawak yang berdaftar menerusi aplikasi MySejahtera telah divaksinasi. Justru beliau memberi jaminan bahawa rakyat Sarawak yang belum diberi vaksin akan mendapat vaksin mereka tidak lama lagi. Selanjutnya, sebanyak RM15,000 peruntukan projek kecil luar bandar MRP Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop, Abdullah Saidul telah diagihkan kepada 4 badan bukan kerajaan NGO di Meradong. Peruntukan itu diagihkan sendiri oleh Abdullah yang juga Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS dalam lawatan kerjanya di Pejabat Daerah Meradong pada Jumaat. Penerima adalah Kelab Rando Meradong RM3,000, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Meradong RM3,000, JKKK Kampung Pemancar Legak RM6,000 dan Saberkas Cawangan Meradong RM3,000. Sementara itu, Abdullah menjelaskan lawatan kerja itu bagi mengadakan perbincangan bersama Pegawai Daerah Meradong, Bajuri Bidin, tentang status beberapa projek untuk kawasan Dun Semop di bawah pentadbiran Pejabat Daerah Meradong. Jelasnya, beberapa pemimpin kampung dan rumah panjang juga mengambil kesempatan mengutarakan beberapa permasalahan dalam kawasan masing-masing yang memerlukan perhatian dan tindakan. Pada majlis sama, Abdullah turut berkesempatan menyampaikan sumbangan baju T seragam untuk skuad sayang wanita PBB Cawangan Semop dan Meradong. Turut disampaikan baju T khas untuk semua sukarelawan yang bertugas dalam membantu dan mengedar bantuan bekalan makanan bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS untuk kawasan Semop. Berikutnya mengenai inisiatif Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS menyantuni 50 penduduk di 14 kampung sempena program ziarah UKAS siri kedua yang diadakan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Semuja. Simbolik penyampaian bakul makanan itu disempurnakan oleh Adun Bukit Semuja John Ilus di Dewan Pusat Pemindahan Banjir Kampung Tebakang Dayak Serian pada Jumaat. Dalam ucapan ringkasnya, John Ilus mengucapkan tahniah kepada UKAS atas usaha membantu meringankan beban penduduk yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Katanya, kategori penerima dalam siri kedua ini adalah orang kurang upaya OKU, pesakit kronik, warga emas terlantar, hilang pendapatan dan asnaf. Ini merupakan salah satu daripada usaha kerajaan negeri melalui UKAS untuk membantu rakan-rakan kita yang kurang bernasib baik, khususnya di kawasan kita ini. Saya difahamkan bahawa setiap dun dibekalkan dalam 100 orang peserta ataupun penerima bakul makanan ini. Jadi mudah-mudahan ya sedikit sebanyak membantu rakan-rakan kita yang terjejas, khususnya mereka yang tidak bernasib baiklah. Sementara itu, Ketua Kampung Tebakang Dayak Keranang Tanggai yang mewakili penerima menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak menerusi UKAS atas sumbangan bakul makanan tersebut. Program ziarah UKAS dilaksanakan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Serian dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung yang terlibat. Program berkenaan juga dilaksanakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19. Di Dun Murum, wakil rakyatnya Kennedy Chukpai Ugon turut serta bersama pasukan mobile vaksin menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di daerah Tegulang baru-baru ini. Program vaksinasi itu berlangsung selama 2 hari melibatkan 5 buah rumah panjang iaitu Umar Penan Long Malim, Umar Penan Long Wat, Long Malim Kenyah, Long Magan dan Long Lawin.
Difahamkan seramai 2,000 individu disasarkan untuk divaksinasi di kawasan itu dan sekiranya berjaya mencapai sasaran, pasukan akan meneruskan program ke penempatan suku kaum Penan di Long Jai, Long Peran serta kawasan Metalun. Kennedy Chukpai dalam pada itu turut memberi sumbangan keuangan, bekalan makanan dan minuman kepada pasukan petugas PPV bergerak tersebut. Beliau juga merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang bertungkus lumus melancarkan pelaksanaan program sekaligus menzahirkan rasa syukur atas penglibatan penduduk dalam pengambilan vaksin COVID-19. Beralih ke statistik terkini COVID-19 di Sarawak. Menerusi kenyataan media jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Jumaat, Sarawak mencatatkan 461 kes positif baharu COVID-19 melibatkan 22 daerah menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 73,318 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti tertera dengan Kuching merekod jumlah tertinggi sebanyak 184 kes. Sementara itu, 3 kes kematian baharu dicatatkan dengan 2 kes di Sibu dan Bintulu, 1 kes. Daerah Simunjan, Asajaya dan Dalat pula bertukar ke status jingga daripada kuning manakala daerah Betong dan Tatau kembali ke status jingga daripada merah. Dalam kenyataan media itu juga, Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain UNIFOR telah mengemaskini garis panduan SOP bagi Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2 berkuat kuasa mulai 24 Julai 2021. Garis panduan SOP ini boleh dimuat turun melalui laman web seperti tertera. Sementara itu, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan satu kluster baharu iaitu kluster Jalan Pesisir Bintulu Miri Bintulu. Manakala 4 kluster diisytiharkan tamat iaitu kluster Sungai Parit, Sri Aman, kluster Banting, Sri Aman, kluster Melatai Kapit dan kluster Jalan Baru Tatau Bintulu Tatau. JPBN Sarawak turut memutuskan pengisytiharaan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD seperti yang tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya VVM Mirzaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.